Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan peluang rezeki kepada kita untuk kita kembali dalam kelas kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna takwa ni ialah takut kepada Allah. Tapi beza takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah ialah bila kita takut kepada Allah, lagi kita dekatkan diri kepada Dia. Dan cara kita takut kepada Allah ialah dengan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Dan untuk tujuan itu kita belajarlah apa yang sebenarnya Dia perintahkan kepada kita dan apa pula sebenarnya yang Dia larang kepada kita, sehingga kita buat apa yang Dia suruh mengikut apa yang Dia perintahkan, acuan Dia macam mana. Dan begitu juga kita meninggalkan apa yang Dia larang, mengikut kaedah yang juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita beramal atau kita hidup di atas hidayah dan kita mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Justru untuk itu pagi ini kita akan sambung kitab dosa-dosa besar, iaitulah pada dosa besar yang ke-7. Dosa besar yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jadi dosa besar yang kita nak bincang pada pagi ini ialah dosa memakan harta riba. Riba ni dalam bahasa Arab bermaksud an-numu wa ziyadah. Riba dalam bahasa Arab bermaksud membesar dan bertambah. Itu maksud riba dalam bahasa Arab. Contoh kita kata anak-anak ini perlu ditarbiyah. Apa maksud tarbiyah? Ditarbiyah itulah dibesarkan, dijaga sehingga besar. Budak-budak kita panggil tarbiyah ni adalah proses kita jaga anak-anak sewaktu dia membesar. Jadi daripada kecil jadi besar, dia panggil tarbiyah. Riba ni daripada perkataan raba yarbu, iaitulah membesar dan bertambah, an-numu waz-ziyadah. Itu maksud riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kata Allah dalam ayat surah Al-Baqarah
ayat yang sekejap kita tengok nombor ayat dia. Dia sebenarnya satu page tu cerita bab riba je. Panjang jugalah ayat dia, tapi tak terlalu panjang. Jual beli tu hutang, urusan tulis hutang. Ni masalah riba ni bermula pada ayat 275. 275. Kalaulah kita boleh baca yang ni dulu pun dah okey dah. Panjang ni. Tapi kita bacalah. Boleh kau buka Quran? Ada Quran? Ada. Kita ambil dulu yang asas Tuhan suruh tu macam mana, barulah kita kembali kepada ayat-ayat yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 275. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ada jumpa? Surah Al-Baqarah muka surat 47. Muka surat 47 ayat 275. Dah jumpa? Kalau dah jumpa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Siapa nak baca terjemahan dia? Cuba baca. Saya nak sebut nama tak tahu, tak pandai. Tunjuk ya. Bagi panjang ni ayat nak baca satu muka surat kita nak baca. Bagi-bagi. Baca dulu ayat tu satu. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Baik. Ayat ni cerita tentang, pertama Allah cerita alladzina ya'kuluna riba. Cerita tentang orang makan riba. So riba ni kita sebut riba sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Tumbuh dan bertambah ni dia ada dua jenis riba ni. Okay, dia ada dua jenis. Apa beza antara riba dan jual beli? Tu kita nak. Sebab ayat ni cerita orang hari akhirat pemakan harta riba ni dia jadi macam sasau, orang gila. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kena rasuk seperti penyakit gila. Di hari akhirat ni dia jadi macam mering, histeria kalau gila tak? Apa nanti? Histeria. Di hari akhirat nanti orang lain tu tengok dia ni macam terlalu gila. Tekanan dia terlalu menakutkan. Kalau ni kita tak tengok pun dia lagu tu, dia relax je.
Dzalika bi annahum, sebab apa dia jadi gila macam tu? Sebab dia kata innamal bai'u mithlu riba. Serupa je. Kalau niaga pun dapat untung tambah harta. Kalau ambil riba pun tambah harta. Jadi benda sama je. Kan? Hari ni ada orang kata konvensional dengan Islamic bank sama je. Dua-dua pun untungnya pihak bank juga dia tu. Dia kata macam tu. Lalu kalau dia kata macam tu untuk dia tinggalkan membabil warak, mana warak lah dia tak nak ambil Islamic, even Islamic banking dia tak nak ambil sebab dia takut benda tu menyerupai riba. Tu membab warak. Okey lah. Tapi kalau orang tu kata sama je kalau macam tu, baik aku ambil konvensional, lagi kurang dia punya ni. Ambil Islamic banking lagi tinggi. Aku ambil konvensional, pasal apa? Sama je. Riba dengan Islamic banking ni. Dia kata yang ni pun untung, yang tu pun untung. Dia kata apa? Sama je antara jual beli dengan riba. Allah Ta'ala kata wa ahallallah, keyword dia ialah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yes, jual beli ada untung dan untung tu menambahkan harta. Tapi riba dia menambahkan harta dengan cara yang Allah Ta'ala tak izin. So kerja kita ialah untuk define mana sebenarnya riba dan mana sebenarnya jual beli. Betul tak? Kalau benda tu adalah jual beli, it's halal. Kalau benda tu riba, it's haram. Even bila kita tengok antara dua tu sama-sama untung. Jadi siapa yang kata sama je, it's okay lah untuk aku ambil riba, since dia pun tambah untung, maka orang ni telah melakukan dosa besar. So kita kena define mana yang riba, mana yang jual beli. Sebab Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang Allah Ta'ala dah datangkan peringatan kepada dia, fantaha, dia berhenti, falahu ma salaf, maka yang dia dah ambil dulu-dulu tu kira okey lah. Yang dulu-dulu punya cerita, it's okay. Allah Ta'ala kata bagilah kat dia. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia kembali kepada Allah. Wa man ada, siapa yang kembali kepada riba, dia dah tahu dah, tapi dia still buat juga riba. Wa man ada faulaika ashabun nar, maka mereka itu termasuk dari kalangan ahli neraka. Wait, kita tak sampai lagi bab tu. Nak define tu belum lagi. Sekarang ni bab benda tu kena faham, Allah bukan halang kita menambahkan harta, tapi biarlah dengan cara yang benar. Okey? Apa kata Allah? Ayat yang seterusnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullah. Apa maksud yamhaqullah? Siapa pula nak baca ayat yang seterusnya? Siapa pula nak baca? Yang mana Ustaz? Ayat yang seterusnya 276. Lambat hari ni tukang baca orang siapa? Biasa dia suka baca ya. Tak apa, orang lain dulu. 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Cuba baca. Siapa nak baca? Saya baca. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Okey. Yamhaqullah, Allah apa maksud dia tadi? Menghinakan, mencelakakan. Allah memusnahkan. Dalam terjemahan pimpinan Rahman, Allah susut
susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan riba. Berarti walaupun duit tu ada bertambah, tapi keberkatannya akan hilang. Yamhaqullahu riba. Duit ada dengan hasil riba, tapi kebaikannya akan hilang. Binasa dia. Mungkin duit dia membinasakan tuan dia sendiri, atau dia sendiri akan binasa. Dapat, tiba-tiba tak boleh nak guna. Kata pun rumah jadi terbakar, hilang duit macam tu. Kereta rosak, atau dicuri, atau dirompak. Macam-macam cara lah Allah Ta'ala boleh buat. Yang penting Allah Ta'ala kata Allah binasakan. Dalam ayat ni terjemahannya, Allah susutkan kebaikan dia. Wa yurbi sadaqat. Perhatikan kalimah yurbi. Tengok dalam ayat Quran tu. Nampak tak? Nampak? Yurbi. Boleh pun tulis ni? Boleh tulis? Yurbi. Yurbi ni perkataan dia, kalau tengok ada ra, ada ba. Kan kita kata perkataan riba daripada perkataan raba yarbu, yarbi ni juga asal word yang sama. Root word yang sama. Maknanya apa? Allah Ta'ala kata dia akan binasakan riba, tapi dia akan suburkan sedekah. Padahal kalimahnya bertambah juga. Saya kata apa tadi? Asal perkataan raba yarbu riba bertambah. Harta ni ada pertambahan, keberkatan dia, kekurangan dia, bilangan dia. Allah Ta'ala kata yang dia akan tambah dengan sedekah. Tapi riba yang bertambah, yang dia tak suka, dia akan hilangkan nilai dia, kebaikan dia, keberkatan dia. So perkataan riba sini sebenarnya ada, tapi ini dipanggil pertambahan harta yang Allah izinkan adalah dengan perniagaan dan juga sedekah. You nak tambah harta, macam mana you buat? Pertama, you berniaga. Atau yang kedua, you sedekah. Dengan ni akan bertambah harta. Tapi kalau you tambah harta dengan riba yang Allah Ta'ala tak bagi, yang word dia sebenarnya semuanya tambah, benda ni Allah Ta'ala sangat murka. Dia akan hilang keberkatan, hilang kebaikan, dan termasuk dosa besar. Akhirat nanti dia akan jadi macam orang gila. That's mean ayat Quran tu. So nak tambah harta, it's okay. Pastikan you define cara you nak grow you punya harta. Business, okay. Baik dia panggil, jual beli. Ada jual beli, transaction. Transaction tu ada. Jual beli. Kalau nak tambah, tak nak jual beli, tapi nak tambah harta, still it's okay. You sedekah. Dan Allah Ta'ala akan ganti dengan cara yang dia, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi takkan bertambah-tambah. Tapi jangan you buat muamalat riba untuk tambah harta. Okay? Sebab dia tak bertambah. Mungkin tengok on paper bertambah, tapi keberkatan dia, nilai dia, semua akan binasa. Okay? Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang kekal terus dalam kekufuran dan juga selalu melakukan dosa. Ayat yang seterusnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebaliknya Allah suka kepada orang yang beriman, beramal saleh. Bagi mereka ni pahala, dan menunaikan zakat bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak ada ketakutan dan tidak pula ada kesedihan pada mereka. Jadi kalau dia pergi kepada sedekah, kemudian dia bayar zakat, itu lebih mendatangkan pahala kebaikan kepada dia. Okey. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala bagi pula,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Baru ayat yang kita baca tadi. Apa dia terjemahan dia? Cuba baca pula. Siapa nak baca? Okey. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan. Belum lagi tu. Sampai situ ya. Okey. Jadi Allah Ta'ala setelah memperkenalkan konsep riba dan jual beli, Allah Ta'ala seru orang-orang beriman, maka riba ni tinggalkanlah dia. Wahai orang-orang beriman, dharu ma baqiya minar riba. Kalau dulu you ada muamalat riba, dan tinggalkanlah dia. Ma baqiya, yang masih ada. Contohnya, orang dulu dia bagi hutang, dia minta. Tapi hutang tu tak habis lagi. So sekarang ni yang next tu tak payah ambil riba. Yang dulu biarlah. Yang bunga ada lagi tu hapuskan dia. So kalau dia pinjam RM100, kena bayar RM120. So kita pun kutik-kutik sikit, tinggal mungkin ada balance RM60. Tutup, tolak riba. Kalau hak dulu dah ambil, okeylah. Kalau ada lagi tinggal, macam kita ambil sikit-sikit. Daripada RM1,000, kita kena bayar RM1,500. Tapi sebulan-bulan kena bayar RM150 setiap bulan. So dah ambil dah 5 bulan. Tinggal lagi 5 bulan. The next 5 bulan jangan ambil lah. Ambil 100 saja. Olah-olahnya yang dulu kira lepas lah, yang kemudian ambil lah hak kamu tanpa ambil riba. Baik. Fa illam taf'alu, sekiranya, okey, sambungan dia, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Terjemahan dia, Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memeranginya. okey, kalau sekiranya kamu tak berhenti daripada riba, ketahuilah bahawa Allah isytiharkan. Okey. Allah, dia tak sebut terjemahan dalam buku tu. Kalau dalam terjemahan Quran ada terjemahan tak? Sekejap. Maka ketahuilah akan adanya peperangan antara dari Allah dan Rasul. Siapa dia terjemahan dia dalam hak Quran sama dengan lebih kurang hak saya bagi tahu. Dia cuba apa? Cuba baca. Akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul. Kamu tidak menemui selamat, jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Okey. Fa'dhanu biharbin maknanya akan ada peperangan. Cuma lafaz Quran ni, kalau kita baca Quran dengan bahasa Arab, dia lagi dalam makna dia. Okey. Saya tunjuk sini. Mana dia punya pemadam? Tak ada. Tisu. Tisu pun tak apa. Tak apa. Tiba-tiba hari ni rasa nak tulis. Nak tengok ada rasa. Ni. Fa dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kalimah fa'dhanu ni yang saya nak sebut. Harbin ni maksud dia perang. Minallah, dari Allah dan Rasulnya.
Kalimah yang saya nak suruh fokus ialah kalimah ni. Fa'zanu. Fa'zanu ni ada kalimah siapa baca ni? Azan. Azan ni kalimah azan, fa'zanu maksud azan, bererti dalam bahasa Arab terjemahan dia adalah isytihar. Sebab tu panggilan azan tu adalah seruan untuk mengisytiharkan. Dalam terjemahan word Quran, maknanya bukan sekadar akan ada perang. It mean Allah isytiharkan aku perang dengan dia. Makna dia tu bukan sekadar melawan Tuhan dak. Bererti Allah akan declare kepada semua malaikat, aku perang dengan dia. Word ni sangat bahaya. Tak ada dosa dalam Quran seluruhnya Allah bagi pengisytiharan perang. Lebih selain daripada dosa riba. Ni antara besarnya nak tunjuk dosa riba ni Allah declare war. Siapa-siapa makan harta riba, tapi bila dia dapat tahu riba Allah Ta'ala tak bagi, fa illam taf'alu, sekiranya dia dah tahu tapi dia tak berhenti, fa'zanu biharbin, maka isytiharkanlah kepadanya peperangan dengan Allah. Dahsyat. Word Quran tu menyebabkan kita bila dengar bahasa Quran, riba sangat-sangat besar. Sehingga tak ada dosa Allah Ta'ala declare war, melainkan dosa riba. Ya. Sampai nanti. Dia lain orang yang bagi dapat perang. Ya. Yang ambil, orang yang kena ambil, dia dalam riba ni sampai pencatat dia pun termasuk semua sekali. Kan Allah Ta'ala melaknat riba ni, orang yang sampai ke pencatat dia pun terlibat dalam perang. so kena cepat-cepatlah settlekan loan tu. Pastikan pertama loan tu adalah Islamik lah. Islamik. Baik, kita cerita bab ni, sebab kita akan define mana satu jual beli, mana satu riba. Baik. Kalau kita rasa nak selamat, takut bimbang, lebih baik kita elak. Kemudian, wa in tubtum, sekiranya kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sekiranya kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok modal kamu. Maknanya asal harta, macam kita sebut tadi, kalau dia dah pinjam 1,000, yang riba 500 tu, hapuskan dia, still ambil hak kita, masih boleh diambil yang kita punya hak. Okay? La tazlimun, kamu jangan buat zalim kepada orang, dan kamu pula tidaklah dizalimi. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan cuba baca terjemahan dia, siapa nak baca? Cuba baca. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh hingga dia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya. Yarhamukillah. Lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahala yang besar yang kamu akan dapat. Baik. Jadi kalau tiba-tiba orang tu memang susah, Allah Ta'ala kata fa in kana dhu usratin, kalau dia susah, fanadhiratun ila maisarah, bagilah tangguh kepadanya sampai waktu dia ada kemudahan untuk bayar. Itu bank lah. Tapi ni masalah kita lah. Kalau kita yang memberi, bagilah tangguh kepada orang tu untuk pinjam.
Dan untuk bayar. Settle bila dia boleh settle. Okey, baik. Sekarang ni kita dah tahu besarnya dosa riba. Apa itu riba? Okey, apa itu riba? Dari sudut bahasa, riba adalah bertambah dan membesar. Maksudnya portion duit itu daripada dia tambah, dia asal, dia membesar. So, membesar dalam konteks riba ni membesar yang macam mana? Kalau jual beli, kita tahu kita ada barang, kita jual barang, kita dapat untung. Jadi modal kita 100, dapat untung 150, 50 adalah keuntungan. So itu membesar juga, tapi dia panggil jual beli dan untung. Sekarang ni riba ni tambah sudut mana? Macam mana? Ada dua bentuk boleh berlaku riba. Bentuk yang pertama, pertambahan dalam jual beli yang sama jenis. Pertambahan dalam jual beli yang sama jenis. Dia panggil ribal fadl. Sebagai contoh, orang beli emas dengan emas. Beli emas dengan emas, beli perak dengan perak, beli gandum dengan gandum, beli kurma dengan kurma. Dia bayar 1 gram dengan harga 2 gram. Walaupun transaksi itu ada, tapi dia bayar dengan harga yang berbeza. Saya beli ni, emas ni berapa gram? Emas ni 100 gram. Okey, saya bayar dengan harga 120 gram. Dia beli emas dengan emas. Maka jadilah 20 gram tu riba. Oh, Masya Allah. Oh, itu kalau benda yang sama, dia sama. Ya. So, pertambahan dalam So, yang sama. Yang sama. Dan kategori dia ada. Dia panggil kategori yang telah disebut oleh Nabi SAW. Maknanya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, beras dengan beras. Yang tu tidak boleh dijual dengan benda yang sama berbeza berat nilai. Contoh, dia beli emas 100 gram, tapi cincin dia nak bayar dengan 120 gram gold bar. Emas dengan emas kan? So, tak boleh. Weight dah lain. So, apa dia kena buat? Kalau dia nak beli juga, kenapa harga cincin tu mahal? Sebab pada cincin tu ada kos upah. So, you beli 100 gram, you still bayar 100 gram, you ambil benda lain, upah. Yang ni upah buat cincin. Oh, maknanya bayar lain, tunai. Kalau dia patut, kalau kita kata ni harga dia 100 riyal berat, kalau nak tu, lainkan kita beli dengan transaksi yang lain, tak apa. Contohnya kita beli dengan emas, kita beli dengan benda lain. Rumah ni saya bayar kat awak, saya nak emas ni sekian-sekian, contohlah. So, value tak apalah duit tu. Sebab kita memang dah tu. Tapi jangan tiba-tiba kita bayar dengan emas seketul, sama, emas dengan emas, timbangan dia lain. Kurma pun macam tu juga. Kita nak beli kurma, sekilo kurma kita bayar dengan kategori lain, kurma 2 kilo. Tak boleh. Kurma dengan kurma makanan asas. Beras dengan beras. Kalau nak beli, tukar dengan benda lain dulu. Contohnya kalau kita kata butter trading Dulu butter trading, orang guna sistem butter. Dia datang bawa beras 1 kilo, kita ada beras 1 kilo. Tapi beras dia tu beras siam, beras kita beras tempatan. Of course lah nilai dia lain. Cuma oleh kerana menjaga perkara tu, Allah Ta'ala tak benar kita butterkan beras dia dengan beras kita. Oleh kerana kita tempatan dia 1 kilo, kita bayar 2 kilo. Tak boleh. Macam mana kita nak buat? Kalau dalam sistem barter tu, kita tukar dulu, convert kepada benda lain. Lepas
Lepas tu benda lain tu kita, contohnya kita katalah duit lah, kita kata satu ni sistem. Beras dengan beras. Hak ni RM50 sekilo. Hak tu RM30 sekilo. Pergi ambil, jual dulu beras ni dengan harga dapat duit RM50, pergi buat beli beras tu RM30. Yang tu tak apa. Even benda-benda lain tidak tunai ke benda lain ke apa semua, yang penting transaksi tu berlaku dulu dengan perkara-perkara selain daripada beras tu. Macam let's say beras grade A dengan beras grade B tak boleh. Tak boleh kita saling tukar macam tu je. Okay, faham. Kita kena letak value dia, mungkin tak apa, tak value, kita trade dulu beras tu, dapat tu baru kita beli beras. Okey? Kalau dua beli yang sama, kena sama. Kena sama. Emas dengan emas. Biasanya emas dengan emas, perak dengan perak. Okey, tu kategori pertama dipanggil riba fadl. Riba fadl. Fadl lebih. Bayar lebih. Dia bayar lebih pada kategori yang sama. Macam mana itu Ustaz? Fadlam. Ustaz, kalau emas macam based on market value kita beli dulu kan, emas murah sikit lah. Lepas tu kita later nak jual. Habis macam mana tu Ustaz? Kita sekarang dah naik kan? Habis macam mana? Based on market value pun macam mana Ustaz kalau kita nak jual sekarang? Memang trade in. Kalau tak jual trade in, Nak jual biasa, okey. Tak ada masalah. jual tak ada masalah kan? Sebab kalau trade in pun dia cash dulu. Kalau trade in dia cash dulu, lepas tu baru kita guna cash untuk beli emas lain. It's okay. Jangan kita pergi trade in emas dengan emas terus kita tak cashkan dulu. Tak boleh benda sama. Tak boleh benda sama. Faham? Dia panggil ribal fadl. Riba yang kedua, dan yang Allah Ta'ala riba yang kedua ialah riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah. N-A-S-I nasi. Lepas tu A-H-ah. Nasi'ah. Nun sin ya nasi, hamzah yang ada rumah dia, ta marbutah. Okey, nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah ni adalah tangguh. Tangguh. Ni biasa kita familiar lah. Riba yang disebabkan ada pertangguhan waktu, penangguhan waktu. Lebih tak bayar 1 bulan, naik bunga. Along. Loan bank. Ataupun boleh juga berlaku dalam transaksi emas dan emas tadi. Kita masih bayar 1 kilo, 1 kilo pula, kaya benar bayar emas 1 kilo. 100 gram, tapi kat sini ada kot. 100 gram, bayar dengan 100 gram. Tapi tidak dalam masa yang sama. Perbezaan tu menyebabkan berlakunya unsur riba. So, kalau nak bayar, you nak barter trade, saya nak you punya emas 100 gram, kita tukar dengan saya punya barang kemas 100 gram. Masa tu, waktu tu, bawa transaksi tu, bayar terus. Tukar terus. Mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Dalam hadis Nabi kata, boleh mesti sama on the spot. Kalau dia tangguh, contoh, esok harga emas turun. Semalam dia ambil 100 gram harga lain. Hari ni dia bayar 100 gram dah harga lain. Dia punya perbezaan tu menyebabkan berlakunya pertambahan untung dalam skala panggil tangguh. Termasuk juga riba. Dan dia orang buat emas yang baru-baru sekarang. Apa? Quantum metal. Quantum metal macam mana cerita dia? Saya baru dengar semalam nama quantum metal. Tu saya tanya, apa benda quantum metal ni? Saya pun tak. Tapi katanya dia tak bayar emas betul kan? Dia guna value emas tu. So terus naik dia tu.
Mah betul pada juga. Saya pun tak tahulah. Saya tak boleh nak jawab pasal sebab baru dengar nama semalam. Tak tengok lagi cerita dia sebenar. Mungkin tanya orang yang lebih arif. Cerita. Dia terus cerita. Cerita tu lah untuk tahu, jangan ngepeng dulu. Tanya dia hukum dulu. Terpulanglah, saya pun tak tahu benda tu. Tapi nak sebutnya dari sudut hukum, kalau emas dengan emas berbeza waktu juga tidak dibenarkan. Berbeza waktu, contohnya hari ni kita ambil emas kita, minggu depan pula kita bayar. Jangan harga. Tak boleh lah. Pasal perbezaan tu menyebabkan ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Masalah sekarang ni, Allah melarang kita kalau sama jenis. So kalau you convert, contohnya hari ni saya jual dengan duit, dia pun beli trade benda tu, dapatlah 1,000. Dia pun nak pergi beli minggu depan, bawa duit pula untuk beli. Okey, tak ada masalah. Sekarang ni batu, contohnya dulu ada orang main kutu. Kutu dia ada lagi. Kutu dia kena beli barang kemah. So hari orang yang tu hari orang tu emas murah, dia bayar sikit lah. Hari hak emas mahal, dia kena bayar mahal. Jadi siapa yang dapat masa murah, untung lah. Tuan dia lah, sebab dia bayar sikit dah dapat emas. Orang hak bayar. Jadi benda tu kalau kita nak setuju emas, biar standard emas tu. Jadi saya tak galakkanlah kalau main kutu emas tu, saya pun tak reti mana. Tapi nak sebutnya, kalaulah benda tu berlaku transaksi emas dengan emas sekalipun, lepas tu ada jarak masa yang menyebabkan ada pihak untung dan ada pihak rugi, maka Islam melarang. Cara yang sebenar macam mana emas ni? Convert betul. Jual, berapa keluar duit? Saya jual barang kemas saya, dapat 1,000. Minggu depan emas pun jatuh. Dia pun pergi beli minggu depan dengan duit hak dia jual. It's okay, tak ada masalah. Jangan pula minggu depan dia kata hari ni saya bayar 100 gram. Emas saya tunggulah minggu depan saya bagi kat awak emas saya. Waktu dia bagi minggu depan tu, emas dah lain dah harga dia. So tidak dibenarkan dalam agama. So riba ni bertambah satu kategori yang sama dengan kelebihan yang ada. Satu lagi bertambah disebabkan penangguhan masa. So bila dia menangguhkan masa, duit jadi berbeza ataupun bertambahlah hutang dia. Biasanya bunga alung tu dalam kategori yang kedua. Okay? Penangguhan tu lah. Penangguhan waktu ada penambahan dan pengurangan. Iya. Jadi kalau tak bayar minggu ni, naik bunga dia. Tak bayar pula lambat seminggu, naik pula bunga dia. So, itu riba. Pengurangan. Pengurangan dari sudut mana tu? Yang duit emas tu. Emas tu pihak sana lah bertambah dia punya nilai. Okey. Maknanya ada seorang mesti bertambah, ada seorang. Iya, bila ada seorang bertambah, seorang tu ada kurang lah. Kalau dia kurang sini, kurang situ. Baik, jadi bab riba ni dua benda tu dilarang dalam agama. Kalau jual beli macam mana? Trading. Jual beli macam kita sebut tadi lah. Trading. So, apa yang berlaku dalam konvensional dan juga Islamic bank? Ada orang kata sama. Jawapan dia tak sama. Sebab yang membezakan dia satu akad jual beli dan satu lagi akad pinjaman. Akad jual beli memang untung, kita kata sama je, trading. Tapi how dia akad tu? Contoh, ada 3 pihak sekarang ni. A, B dan juga C. A nak pinjam dengan B duit. A kata, aku nak duit ni. Sorry, atau apa, aku nak beli. Itu bab beli ni kan. Aku nak beli rumah. Nak beli dengan nak beli kereta. Jualnya si B jual. Okey? Tapi dia tak ada duit. Dia tak ada duit, dia pergi pinjam dengan C. C, boleh tak bagi kat aku duit, aku nak beli kereta. So, akad dia ialah dia pinjam duit daripada C untuk beli kereta dengan B.
Tiba-tiba dia pun lambat bayar dan naiklah interest kawan ni. So akad dia apa dia? Pinjam. Hak naik tu dia jadi riba. Satu lagi transaksi, A nak beli kereta daripada B. Dia bagi tahu ke C. C kata okey, C pun pergi beli dengan B. Rumah tu, kereta tu sekarang ni jadi milik C. Dia dah settle. C pula pergi jual rumah tu balik kepada si A dengan harga yang lebih mahal. Consider sebab dia akan bayar secara ansuran. Apa? So sekarang ni transaksi antara A dengan C adalah akad jual beli. Dia tolong beli kepada kawan ni cash, dia jual kat kita ansuran. So kita bayar dengan harga mahal disebabkan kita bayar ansuran. Akad yang sama. Akad dia tak ada. Dia kita akad dengan C, okey, saya beli, contohnya kita kata rumah dia beli tadi 100,000. Dia jual kat kita 180,000 ke 200,000 ke, tak kisahlah. Dia pun kata, okey A, saya jual kepada awak rumah ni. Dia tak kira lah dia beli apa dengan B, tu urusan dia lah. Saya jual kepada awak rumah ni dengan harga 200,000 dalam tempoh bayarannya 20 tahun. So, kita bayarlah sebulan, bayar. Itu dipanggil transaksi jual beli. Yang tu Allah halalkan tak jual beli? Halal jual beli. Mana bank ni kita kira macam bank lah Ustaz. Sebab tu kita kena beza antara loan dengan financing. Banyak orang guna financing pun dia guna istilah loan. Bahaya. Sebab dia sendiri tak faham. Dia sebenarnya dia beli dengan bank. Dia bukan pinjam duit bank. Dia beli dengan bank, bayar ansuran. Sebab bank dah tolong bayarkan kepada pihak owner tu asal. Dia benda ni sekarang ni ownership tu bank yang pegang. Sampailah kita habis bayar, barulah kita dapat ownership. Pasal sekarang itu dia bank dah beli kepada kawan tu. So itu transaksi yang dipanggil jual beli. Tapi kalau transaksi yang mula-mula tadi, kita pinjam duit bank, bank tak kisah dah apa yang berlaku, motor rosak, kotak rosak, apa semua sekali, itu urusan mu lah. Aku yang penting bayar duit bulan-bulan. Yang tu bank pun kutip lah, jadi macam chatty lah bank tu. Betul tak? Jadi bila kita membezakan akad tu, walau orang kata oh sama je, sama dari sudut pandangan mata bertambah. Memang semua jual beli pun bertambah. Tapi satu adalah riba dan satu adalah jual beli. Dan Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. So tugas kita adalah define baik-baik. Adalah unsur-unsur kita kena nak tengok bila berlakunya transaksi, macam mana akad tu begini. Tapi konsep asasnya biar benda tu jual beli yang dihalalkan. So tang riba tu yang kalau kita berlebih-lebih tang macam mana nak consider tu riba? Yang macam profit banyak. Jual, let's say jual 100, tapi jual dekat dia 200, 100%. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Keuntungan tak ada limit, unlimited. There's no limit. Walaupun orang panggil harga Yahudi ke, sebenarnya tak ada istilah tu. Kalau kita memang barang tu Macam orang cakap harga Yahudi tu tak ada istilah tu. Pandailah kita tengok market kita. Kalau kita rasa benda tu berbala orang beli dan tidak menzalimi orang tu. Janganlah pula sampai kita zalim mengambil kesempatan dia. Memang kita pun ambil kesempatan. Kita kata tak bagi. Tapi baik kalau kata tiba-tiba demand yang ada macam tu dan kemudian harga market pun memang macam tu. Tapi kita dapat tiba-tiba orang jual harga 100, kita dapat harga RM10 je. Tu dah berganda-ganda pula. Sekali dia nak jual harga market value dan benda tu okey, tak ada masalah. Since orang bersetuju, redha tu ada. Okey? Membezakan antara jual beli dan juga riba.
Baik. Sebab tu bank pun lah ni, hak Islamic Bank, dia berusaha panel-panel syariah dia. Saya kalau dalam bimba bil warak, bab warak lah. Warak ni makna kita nak mengelakkan diri, nak menjauhkan diri. Siapa-siapa rasa dia bimbang dan takut, dia tak nak, itu lebih baik. Tapi kalau dia perlu kepada, tiba-tiba memang kalau dia tak guna kemudahan yang ada, memang dia tak mampu. Itu saja cara yang dia nak. Dan itu termasuk keperluan dia. Sebab asal untuk meminjam ni bukan benda yang Allah Ta'ala membenarkan kita pinjam ni untuk membantu. Asal usulnya pinjam ni untuk kita membantu. Instead of kita sedekah, tapi kita bagi duit kita dan kita dapat semula. Cuma kita bantu dia dengan duit yang ada. Boleh faham? Kalau kita nak untung, kita jual belilah. Atau nak untung lagi, kita sedekah. Tapi kita tak mampu, nak jual beli tak mampu, dan kita nak sedekah pun kita tak mampu. Yang kita mampu bagi, pinjam. So instead kita gunakan kesempatan tu untuk dapat duit yang Islam tak bagi. Tapi kita bagi tolong dia dengan duit yang ada, dan dia bayar sebanyak mana yang dia ambil setelah tempoh yang dipersetujui. Tu asasnya pinjaman ni adalah untuk membantu. Bukan nak mengambil kesempatan menjadi bisnes. Hutang is not a business. Hutang dalam agama adalah membantu. Asal dia. Hutang boleh? Boleh. Allah Ta'ala berizinkan. Cuma tulis elok-elok cara dan sebagainya. Tapi jangan pula bila orang tu dia jadi kaya, dia gunakan duit dia untuk membisneskan hutang. Siapa hutang, lagi banyak, lagi untung. Lagi banyak dia. Apa yang akan berlaku? Circle tu tak akan berhenti. Sebab orang tetap akan susah. So 0% installment tu okey lah Ustaz? Installment 0% is okey. Tak ada interest riba. Tak ada. Dia kata je 0%, tapi untung dah ada dapat akad pertama tu. It's okey, tak ada masalah. 0% installment. Tapi tadi macam kita kata, beli harga asal 100,000, dia jual kat kita 200,000. Dah masuk dah. Cuma dia kata 0% installment, berarti kalau kita lambat bayar sikit, dia tak akan bertambah dah. Sampai tu je harga dia. Sebab dia dah makat siap-siap pada akad dia. It's okay sebab dia adalah jual beli. Pasal orang akan buat bila dia mampu. Kalau tak mampu tu. Tapi kalau dia berhutang, qadarnya sebenarnya itulah kemampuan dia. Tapi dia tak mampu bayar, bertambah. Akhir sekali beban. Dan kalau kita tengok contohnya, istilah riba dan juga fiat money lah, duit kan. Sebagai contoh, saya adalah bank. Hari ni jadi jahat sikit, jadi watak bank. Tadi jadi peminjam. Tiba-tiba jadi banker. Sebenarnya ada orang lain lagi. Latin lagi banyak duit dia jadi bank. Contohlah, ada bank, saya bank. Masa tu saya yang create duit. Saya pun cetak duit RM1,000. Siapa nak datang, mai duit, minta duit dengan saya. Saya pun dia panggil datang. Tiba-tiba, marilah seorang, Ustaz, saya nak pinjam duit RM1,000. Saya kata, boleh. Tapi kena bayar RM1,200. So, dia pun ambil duit tu. Dia nak cari mana lagi RM200? Sedangkan yang cetak duit itu saya. So, dia akan datang lagi untuk dapatkan RM200. Another pinjam. Lepas tu dia kata RM200 ni bagi lagi, kena bayar RM250. Dia cari mana lagi RM50? Dia datang lagi jumpa saya lagi yang create duit tu. Tu kalau seorang, dua orang, tiga orang. Kalau benda tu berlaku dalam scale masyarakat, scale satu umat, apa akan berlaku pada transaksi? Akhir sekali value tu turun dan kemudian adanya manipulasi. Islam tak benar. Islam memegang nilai. Siapa yang create emas? Siapa yang create emas? Allah. Tak ada orang yang boleh create emas. Allah yang create.
You tak boleh tambah kalau Allah create dah banyak tu je. So Allah haramkan kalau macam tu, you kena bayar dengan harga kalau 1 kilo, you kena bayar dengan 1.2 kilo. You nak pergi mana lagi cari 1.2 kilo? You kena pergi kerja minta tu. Cari duit tu. Tapi dia ada usaha dia yang boleh dapatkan. Sebab Allah yang create benda tu. Dia tak ada manusia yang create benda tu. Tapi duit lah ni kita ni, dia senang lah sebab dia yang create benda tu. Ambil. Tak cukup, dia lagi cak. Akhir sekali dia senang semua. Kita kena. Sebab tu Islam ni sebenarnya Allah jaga semua benda. Even transaksi kita pun. Everything Islam jaga. Semua. Dia yang cipta emas dan dia yang kawal transaksi. Emas dengan emas, you cannot tambah, tak nak tukar. Nak beli on the spot. Dan kalau lambat pun, tak boleh nak tambah. Pasal banyak tu lah. Kalau contohnya tiba-tiba emas tu ada sekilo tu dah ada dunia. Still tak akan masalah sebab tak ada orang boleh create. Dia pinjam sebanyak-banyak dia bayar dan dia mampu melenaskan. Sebab dalam circle tu memang banyak tu. Sekarang ni bila riba, dia tambah. Siapa yang create more money adalah orang yang cetak duit tu. Ada emas, kalau dia pinjam sekilo tu yang ada, dia tak akan tambah dah. Dia pergi cari mana-mana, dia akan jumpa juga sekilo tu. Sebab dia hanya bayar sekilo dan sekilo lah yang ada dalam circulation. Tak ada pihak yang boleh create benda tu. Nampak tak? So ini bentuk yang Allah Ta'ala, saya bagi analogi tu supaya kita faham betapa Allah menjaga harta. Sebab tu dalam maslahat agama ni, Islam ni dia jaga 5 perkara. Dia panggil ad-daruriyatul khams. Keperluan asas yang 5 yang dijaga oleh agama. Nombor 1, Islam menjaga agama. Nombor 1, Allah suruh kita jaga agama kita. Buatlah ke mana-mana, tolonglah sangat-sangat jaga agama. Sebab agama adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam menjaga agama, Allah suruh juga jaga nyawa. Sebab tu Allah haramkan kita nak bunuh orang. Tak boleh. Melainkan hukum tertegak, dia dihukum bunuh, yang tu diizinkan. Okey. Nombor 2, Islam menjaga nyawa. Tak boleh nak gugurkan baby saja-saja. Tak boleh, haram. Kalau dia dah cukup ada nyawa sendiri, haram digugurkan. Pasal apa? Islam menjaga nyawa. Anak perempuan lahir zaman dulu dibunuh, Islam mengharamkan. Biar anak perempuan tu besar. Pasal nyawa milik Allah. Nombor 3, Islam menjaga akal. Islam haramkan minum arak. Haramkan dadah. Okey, tidak mewajibkan orang gila untuk beribadat pasal dia dah hilang akal dia. Jadi Islam sangat menjaga akal. Kalau ada sesuatu yang boleh merosakkan akal, maka Islam akan larang. Sebab tu apa jua yang merosakkan akal, walaupun nama dia bukan lagi arak, tak punya dadah ke, ekstasi ke, apa jua nama dia, fungsi dia merosakkan akal, diharamkan dalam agama. Keempat, Islam menjaga keturunan. Islam, dia menjaga keturunan. Sebab tu mewajibkan adanya nikah kahwin supaya keturunan kita terjaga. Dan Allah yang create. Sebab tu Allah create Adam dan Hawa. Lepas tu daripada Adam dan Hawa, ada pula yang ni keluar kembar lelaki, yang ni pula keluar kembar perempuan. Maka adik-beradik tak boleh kahwin sama-sama kembar, kena kahwin cross kembar. Hak lelaki ni kahwin ni, ataupun dia kembar lelaki perempuan sini, kembar lelaki perempuan sini, kena cross twin tu. Ni ambil hak ni, hak ni ambil hak ni. Kerana sifat menjaga keturunan dan akhirnya membiaklah manusia menjadi umat yang ramai. Sebab tu Allah mengharamkan hubungan sejenis
lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kalau tidak, tak ada lah keturunan. Nah, kalau Allah buat Adam dan Adam yang kedua, tak ada dah kita ni. Setakat Adam tu je. Tapi oleh kerana Adam dan Hawa tu ada, yang berbiak sampai tu. Allah haramkan kahwin sejenis. Pasal dia tidak membina keturunan. Dan Allah juga mengharamkan, kalau contoh kata, tak aci lah Ustaz. Orang lelaki boleh kahwin ramai, orang perempuan pun nak kahwin ramai juga. Jadi dia pun, instead orang lelaki dapat seorang dapat 4 isteri, dia nak 4 suami. Boleh jaga tak keturunan macam tu? Tak boleh. Dia tak tahu macam mana. Hak mana, pok dia hak mana ni tak tahu. So Islam, DNA tu zaman lah ni baru ada. Nah, zaman lah ni baru ada. Tu pun lepas tu ada berebut lah ni krisis ke Amerika. Kita tengok DNA code tu kan. Kadang-kadang ada code yang DNA code dia. You are not his father. You are not. Pening habis semua dia ni. Terpaksa nak pergi. Budak tu dah besar, dah perak, dah 3 tahun. Kena baru dah buat DNA test. Mak ayah nak Allah. Celaru. Islam, you tak ada lab sekalipun, you boleh jaga you punya keturunan. Tak perlu kepada lab. Tak perlu DNA. Nah, Islam menjaga daripada dulu tu, orang kampung mana pun, dia tak pernah ragu. Ini anak saya. Pasal apa? Sebab dia telah dijaga oleh agama. Islam datang dengan hukum tu. Dan terakhir, nombor 5, Islam datang untuk menjaga harta. Harta. Macam mana kita nak dapatkan dia, macam mana kita nak gunakan dia. Even kalau kita dah mati, macam mana nak mewariskan dia, siapa yang terima dan siapa yang tak terima. Everything ada dalam agama. Ya. Pertama, Islam menjaga Agama. Okey, yang ketiga, Akal. So ni dipanggil dalam bab fiqh, ini adalah 5 daruriyatul khams. Apa jua hukum dalam agama ni, ulama akan bincang, dia akan tengok 5 perkara ni. Islam tak akan lari daripada 5 perkara ni untuk dijaga. Kerana itu, bila kita cerita bab riba, ini adalah salah satu mekanisme Allah menjaga harta hamba-hambanya. Allah tolong jaga kat kita. Siapa yang nak bantu orang miskin ni, kalau Allah Ta'ala tak tetapkan hukum, siapa nak bantu orang miskin yang memang dah terdesak dah, tak boleh nak, harta ada macam tu, tiba-tiba kena bayar riba. So Allah haramkan kepada orang kaya untuk mengambil harta riba daripada orang miskin. Dan Allah Ta'ala punyalah isytihar perang tu, semua orang terlibat dengan riba. Orang yang ambil riba, orang yang bayar riba, orang yang tulis perjanjian riba, orang yang jadi saksi kepada riba. Semua sekali termasuk dalam kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Punyanya Allah nak jaga. Tapi kalau you nak tambah harta, it's okay. Business, investment, sedekah. Dan sedekah lagi power ada ayat Quran tu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala kata, dia nisbahkan kepada menambah tu, jual beli, kita yang tambah. Effort daripada kita. Jual beli, kita kena buat marketing, kita kena buat berapa transaksi, dan kita yang jual beli tu, tambah atas usaha kita. Tapi untuk bertambah dengan sedekah, Allah Ta'ala kata, itu bahagian Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah yang kata, dia akan susut nilaikan riba, dan dialah juga yang akan menambahkan nilai sedekah. So siapa yang akan grow kita punya sedekah? Allah. Kita just letak unit trust. Letak dekat Allah, Allah, I trust you, ambil. Unit trust ni, unit trust Allah ni. Sedekah ha. Kita letak dalam tabung masjid, walaupun tabung tu diuruskan oleh pihak masjid, ya Allah, bismillah, I trust you. Pak itu. Bila kita ambil balik, akhirat. Ada orang yang Allah Ta'ala, dia bagi 1 dirham, tapi dia dapat dekat akhirat 1 gunung daripada harta. So konsep tu yang Allah Ta'ala nak suruh kita faham. Tapi itulah talbis iblis yang kita baca semalam tu, cerita orang kaya ni kadang-kadang payah nak keluar. No. Tak usah kaya betul-betul, kaya sikit-sikit pun payah. Ada sikit-sikit ni pun kadang-kadang
Sayanglah nak buat keluar, nanti kurang lah pula. Duit kita kan buka dompet tak ada 50, ada 100, ada. Kalau cabut kurang pula, duit aku 100 nak tak apa. Jadi ada sampai sanggup tak nak belanja untuk diri sendiri pun ada. Talbis iblis, sampai diri sendiri pun tak sanggup sebab terlalu tengok sayang pada harta. Diri pun tak sanggup nak belanja, apatah lagi nak bagi kepada orang lain, nak bayar zakat lagi. Allahu Akbar. Jadi sebab tu bab harta ni fitnah besar. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jaga kita dan jaga harta kita. Baik. Oleh kerana ayat hari ni panjang, memang lama sikit tu. Kita baca hadis pula. Ini adalah muka surat yang 32. Ini adalah ancaman yang besar, iaitu kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang anda lihat bagi orang yang kembali memakan harta riba setelah datangnya nasihat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kerana pertolongan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, apa sahaja itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Dari perbuatan lengah ni makna al-ghafilat, dia lalai, dia tak perasan benda dia buat tu menyebabkan orang boleh tuduh dia zina, tapi sebenarnya dia tak berzina. Orang tuduh yang wanita mukminat berzina, itu dosanya besar. Boleh faham tak? Yang last tu, menuduh wanita mukminah yang lalai dengan tuduhan zina. Lalai apa? Lalai dengan perbuatan dia tak perasan orang boleh tuduh dia. Sepatutnya wanita ni dia menjagalah, dia jaga. Jangan sampai ada pun sesuatu yang boleh menyebabkan tuduhan tu datang. Fitnah tu ada. Sepatutnya wanita ni mengelakkan diri dari fitnah. Tapi wanita ni dia lalai. Dia buat sesuatu bukan zina, tapi boleh menyebabkan orang tuduh dia zina. Lalu penuduh ni tanpa usul periksa pergi tuduh dia tu. Aku tengok dia tu zina dia tu. Jadi orang yang tuduh tanpa bukti tu, dia melakukan dosa besar. Baik. Nabi SAW, so dalam hadis ni, daripada 7 dosa besar yang Nabi sebut, salah satunya adalah riba. Nabi SAW juga bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Mana tukang bayar? Hak terima pun kena, hak bayar pun kena. Okay? Orang yang makan dan memberi makan. So, siapa yang beri makan? Allah kena bayar lah. Kita kata, oh saya dizalimi. At the first place, kenapa you pergi ambil? Kalau dah tahu benda tu macam tu, okay, tak ada orang paksa pun you kena pergi ambil riba tu. Saya, Allah, kadang-kadang kita sedih. Siapa yang ada kemampuan, tolonglah. Satu, tolong selamatkan orang yang terbeban dengan hutang. Ada orang tak tahulah, tapi orang kita ni pelik juga. Time kena bayar riba, sungguh bayar. Takut tak bayar. Tai ke bunga tu lah. Time kita tolong hak tak ada riba ni pak sudah. Dengan pokok-pokok pun hilang. Betul tak? Ini masalah juga. Ada satu kes, real story punya lah.
Jadi dia datang saya, dia kata ustaz minta tolong, tak banyak lah pun. Minta tolong, dia kena bayar berapa ratus minggu tahu. Saya ingat. Saya tak tahu dia berhutang dengan Along. Dia mari minta tolong. Lepas tu, rupanya dia tak tahu Along ni bayar pokok pun seminggu dah. Bayar pokok, bayar bunga pun seminggu. Dia kata dia pinjam berapa 1,000 ke 1,000. Tapi kena bayar 200 seminggu. Kawan ni dia ingat, kau bayar 200 gitulah. Selama dia tak bayar pokok dia, 200 tu seminggu. 1,000 ke berapa ribu tak ingat lah. Jadi selama dia tak bayar duit pokok, dia kena bayar bunga dia 200 seminggu. Mana? Saya pun, awak ni lain kali nak buat kerja, biar cerdik lah sikit. Tanya dulu, kena bayar lagu mana. Tapi dah 1,000 bayar 200. Iya. 1,000 tetap ada. Tetap ada lagi. Itulah dia punya Along. Kenapa dia Along memang macam tu. Jangan tanya kenapa. Siapa suruh pergi. Lepas tu kena. Kena pada ustaz Dah orang tu dia mari minta tolong saya nak dapat duit 200. Jadi saya kata, lepas tu minggu depan dia mari. Saya kata, awak ni apa pasal ni? Dia kata, rupa-rupanya dia terpaksa bayar gitu. Dia ada family dia, kau tak tahulah, berhutang dengan Along. Dia punya tu bayar bunga je. Lepas tu saya tanya, Pak, nak bayar berapa biar habis? Dia kata kena bayar pokok baru habis. Dia dah bayar, dah bunga dia sama dengan nilai pokok. Bunga dia saja tu dah sama nilai bunga pokok. Tanya berapa? Dia kena bayar, contohlah saya ingat lagi tu 1,000 berapa? 1,000 ke 3,000? Berapa ribu saya pun lupa dah. Jadi dia bayar, kita tengok ada rekod nak tengok ni. Tapi cerita je lah ni, bukan nak kutip hutang online, bukan ni nak ayatnya. Bila hak tu punya takut muka pucat ni bayar, kita pun bagilah tolong. Ginilah saya kata, ustaz ni nak tolong awak, lepas ni jangan terlibat dengan riba. Inilah musibah riba. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita pun tolonglah bayar lamsam dengan syarat tak ada riba. Nanti ada duit bayarlah kat kita. Senyap apa kesudah tak mari bayar. Apa ni terjadi dengan ustaz? Sama cerita dengan saya juga ustaz. Saya pun kena 2 bulan yang lepas. Saya sebenarnya kalau orang pinjam duit saya yang menangis sebab saya rasa bersalah kalau saya tak tolong. Tapi saya tak reda je. Lepas tu dia sampai muka dia dah keluar dalam Facebook. Allahu Akbar, kesiannya. Dia memang tak pernah seumur hidup dia pinjam duit dengan saya lah. Tapi apabila dia dah terjadi, dia kata tak mungkin lah. Dia cakap dengan saya tak sedar apabila saya pinjam duit orang ni, saya tak tahu pun apabila saya sign, dia tak kata pun ada kena bayar bunga. Rupanya saya dah pinjam duit dengan Along. So apabila dia pinjam tu, dia menangis. Saya apabila orang menangis, memanglah kita pun we have our own struggle juga Ustaz, tapi kita tengok, tapi saya cakap sendirilah, tak, memang saya ada, tapi cuma takut orang tak bayar. Tapi ya adalah few saya minta nasihat, dia kata ada 2 option, whether you tahu that orang you akan dapat duit tu balik, ataupun kedua you reda saja. So saya kira macam reda jelah. Reda je lah. Ambil ayat yang bawah tu. Bawah tadi kita baca tadi. Ni tengok ayat kita baca tadi. Ayat berapa tadi? Okey. Ayat 280 tadi. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Kalau dia susah, bagi tangguh kat dia. Mungkin oleh kerana dia susah, dia tak boleh nak bayar. Bagi tangguh. Tapi wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum. Kalau you tahu memang dia tak boleh bayar dah. Tak guna buat sakit hati kita. Ginilah. Kalau you ada boleh bayar, ya bayar. Kalau tak boleh bayar, saya kira sedekah jelah. Tapi dia boleh bayar, tapi dia tak nak bayar. Itu nak bayar, itu dia besar depan Allah Taala. Yang tu kita kata aku settle bahagian kita. Kita tak nak pun duit. Akhirat nanti. Sesok nanti. Itulah kata. Biarlah kita selesai tu. Atas dunia ni, you tak boleh bayar, itu urusan you. Saya kira halal lah duit ni. Sampai akhirat nanti, upah-upahnya Allah tolong bayar. Kan? Allah Ta'ala. Wa yurbi sadaqah, ingat tu. Allah Ta'ala, kalau dia bayar, you nak bunga 100-200 ringgit kan?
Kalau dia halal kan Allah bagi bunga berapa? Tapi Ustaz, kalau macam kita dah halalkan hutang tu, dosa dia lepas kan Ustaz? InsyaAllah dosa dia lepas. Kita dah halal, kalau kita dah halal, kita tiba, ada duit sikit lah, bagi balik. Ambil je lah. Kalau tidak, bergaduh. Banyak ke macam tu ke hati? Bagi kat saya tak apa. Ustaz, kalau minta hutang tu, macam saya pula hutang. Boleh tak tolong? Macam saya pula, bila nak bayar, kita reminder. Ya. Malu nak minta balik. Ya memang begitu. Itulah masalah kita umat ni bila Allah Ta'ala uji. Asalnya, macam saya kata tadi, hutang ni sesuatu yang menjatuhkan air muka. Sebab tu antara doa yang kita minta ialah kita bebas daripada hutang. Islam ajar kita bebas hutang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nabi ajar supaya kita ni bebas hutang. Pasal hutang ni macam hutang tidak berlaku melainkan dalam keadaan terdesak. Bila kita bantu orang yang terdesak, kita dapat pahala. Bila kita bagi sedekah kepada dia pun kita dapat pahala. Tapi bagi orang yang dia memang menangguh-nangguhkan, siapa dah ada hutang, dia memang tak ada niat nak bayar hutang, Allah Ta'ala tak akan bantu dia sampai kiamat. Dan dia tak akan dapat masuk syurga walaupun dia mati syahid kerana dia ada hutang dengan orang. Dia jangan buat kita okeylah dia tu baiklah gini-gini. Baik. Tapi you ada hutang, you jangan anggap baik dia ni you pun terlepas. Dah, ada orang tulis di Mesir, saya tengok satu kubur, dia letak kertas atas kubur. Dia kata, aku bersaksi bahawa tuan kubur ni ada $6,000 hutang dengan aku. Semoga malaikat dalam ni akan tanya dia gini. Dia nak warnalah kubur dia. Aku tak akan halal hutang ni, dia kata. Oi, dahsyat. Jangan main hutang ni. Sebab tu kata, asal hutang, kita jangan berhutang melainkan dalam keadaan kita sangat-sangat terdesak. Lepas tu bila kita dah berhutang, kita senantiasa minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku untuk bayar hutang ni. Ada kan doa untuk lunas hutang? Ada? Macam doa dia, apa dia? Tak ingat. Oh, sebab dia orang yang memberi hutang, dia tak baca lah. Kita pun ingat sebab kita nak kena bayar lah. Kita, ya Allah. Apa dia? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Nabi SAW kata kalau dia ada hutang sebesar gunung, bukit Thabir, emas, Allah akan bantu dia bayar. Hadis. Ya. Ulang nantilah dalam recording ada kan? Lepas tu ada dalam Hisnul Muslim ada. Nak juga? Allahumma kfina, doa untuk Allah bantu kita melunaskan hutang. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan perkara yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Dan kayakanlah kami dari kelebihan yang ada di sisimu, ya Allah. Sehingga kami tidak perlu kepada orang ataupun makhluk selain darimu. Itu makna dia. Kita minta dengan Allah, ya Allah aku minta supaya yang halal yang kau bagi kat aku. Janganlah dapat kepada aku yang haram. Dan aku minta kelebihan harta daripada sisimu sehingga aku tak perlu dah berhajat kepada minta dengan orang lain. Kita kalau boleh memang kita tak nak ada beban hutang. Nah, maknanya Allah bagi kecukupan harta kepada kita sehingga kita tak perlu berhutang. Itu maksud Allahumma kfina bihalalika an haram. Allah bagi kecukupan harta kepada kita sehingga kita tak perlu lagi berhutang. Doalah benda-benda macam ni. Minta je dengan Allah. Dan bagi pihak yang memberi hutang, bantulah dia dan janganlah jadikan hutang ni adalah bisnes. Allah melaknat orang yang membayar riba dan makan harta riba. Hadis yang kita baca tadi. Dan diriwayatkan, sambung sikit pasal nanti tak habis, sejuk pula nasi luar tu. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmizi dengan riwayat tambahan wa syahidaihi wa katibahu,
Termasuk yang dilaknat adalah orang yang menjadi saksi dan juga juru tulisnya. Juru tulis ni semua terlibat. Sebab tu siapa yang ada kesedaran agama, kalau dia kerja bank yang konvensional, yang terlibat dengan riba, elakkanlah diri. Carilah rezeki yang lebih halal. Dan bukan bank saja pun sebenarnya. Mana-mana orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang haram, elakkanlah diri. Saya kadang ada orang tanya apa hukum dia kena kerja cashier tapi kena jual arak. Kan? Saya kata kalaulah dia ada jalan selamat, siapa boleh bagi kerja lain kat dia ataupun dia tinggalkanlah. Kerana kita sangat takut laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dia tak minum tapi transaksi itu berlaku. Sama juga dengan stewardess. Oh. Steward dalam kapal terbang kalau dia Yang paling bagus sekali kita boleh desak sampai kita bantu, bukan cari kerja lain kepada kawan kita tu. Desak pihak kerajaan buat dasar, jangan bagi orang Islam yang jual arak. Macam 7E, alhamdulillah Family Mart baru ni dah isytihar, tidak ada lagi arak yang dijual di Family Mart. Alhamdulillah. Padahal ada orang Korea punya. Tapi oleh kerana ada desakan tempat kita dan sebagainya itu. Jadi kuasa kita apply benda tu. Jangan sampai orang Islam ni, saya kata Allah kesiannya dia memang susah nak cari kerja lain, payah, tak ada kerja. Dia pun nak jual benda lain banyak, cuma kerana ada satu masalah tu. Sebab tu kita kata kalau ada yang pihak yang mampu, di pihak-pihak atasan buat satu dasar, jangan bagi orang Islam jual arak. Ustaz, macam orang yang kerja bank tu kan, sekali dulu saya sign off loan agreement yang ada memang obvious dia tulis interest to be paid berapa. Lepas tu macam cashier dekat kaunter tu yang dia orang bayar orang yang simpan apa ni, ada savings account, conventional savings account yang so macam kat sini dia tulis juru tulis kan. Kalau ikut dalam Dayus Nas tu memang macam tu. Dia macam cashier yang dekat kaunter tu yang macam dia bayar, dia keluarkan interest semua, maknanya itu semua akan masuk dalam Termasuk is the package lah. Tak orang jadi accountant tu kan macam kalau loan tu kalau loan credit card tu orang sama, kredit kad lagi bahaya. Kredit kad dia bukan beli transaksi, dia pinjam kredit kad. Kredit pun nama pinjam. tapi ada orang Islami Business loan tu kan, kalau macam kita kan nak buat bisnes, Okey. tak semestinya Yang tu kena tanya dia punya tu, dia punya terma-terma. Jadi sebab tu jalan paling selamat, kita kata kalau jalan paling selamat, kalau yang dah falahu ma salaf, yang macam dulu kita tak tahu, sekarang ni baru kita tahu. Allah Taala kata falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Benda yang dah lepas biarlah lepas. Semua. Macam saya punya kawan-kawan yang masih kerja bank, yang masih kerja dekat cashier tu, maknanya kita punya responsibility nak cakap dengan dia cuba buat kerja lain. I mean masih boleh kerja bank tapi yang tak ada kena-mengena dengan Boleh cakap macam tu lah. Kalau kita ada kemampuan dia dan dia pun rasa benda tu dia nak jaga diri dia, so dia kerja bahagian yang mungkin bab-bab lain lah. lagi satu Ustaz, saya ada kenal satu kenalan, whether I'm judgmental ke apa towards dia. Dia kata cara dia cari rezeki, dia tolong orang beli beg untuk dia. Katakan beg dekat Chanel atau Louis Vuitton, harga dia 10-15 ribu. Tapi dia akan bayar dulu, dia akan pergi kat butik tu, dia akan bayar. Tapi hamba Allah yang nak beli beg tu tadi, dia akan bayar dengan orang ni, dia akan bayar macam angsuran. Beg tu sebenarnya harga 10 ribu, tapi dia akan jadi 20 ribu. This person kena bayar dengan dia. Mungkin angsuran lah, every month mungkin a period of 1 year or few months. Itu dosa ke tidak? Tak, jual beli. Kena China. Dia dah beli. Dia dah beli kat China, kan? Dia dah beli 10,000. Itu dia punya, dia dah jadi hak dia. Dan up to you lah yang nak jual berapa. Free profit. Bagus bisnes tu.
Macam orang tu kita kata tu, kalau orang yang contohnya sekarang ni dia jadi macam affiliate, kita panggil business affiliate kan, kita barang orang, kita just jadi marketing dia, kita beli gitu, orang hantar daripada China direct kepada kita jadi, so itu masih lagi dalam bab jual beli, okey lah. Financing itu istilah dia, kata hak tu bank yang pegang. Bank benda yang bank buat macam tadi, beli rumah, finance, bank akan bayar kepada pemaju tu. Jadi bolehlah jadi bank, hak bank. Lepas tu kita beli pula dengan bank. Cerita macam tadi lah, samalah. Baik, dan Nabi akhir sekali. Lama hari ni 12 suku dah ni. Dan Nabi SAW bersabda, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dhalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada hari kiamat. Jadi ini sebenarnya satu benda yang besar, yang berat, yang kita pun bimbang. So, elakkanlah diri daripada terlibat dengannya. Kalau boleh, kita sebagai orang awam yang mana kalau ada penasihat syariah yang bagi, so kalau dia kata yang ni transaksi dia patuh syariah, kita kata, so kita pun cari hak jenis macam tu. Kalau kita rasa ada keperluan kita untuk pinjam atau guna pembiayaan, carilah yang sudah ditapis. Kalau ada orang tanya, Ustaz, saya ingat benda tu Islami, dia kata Islami, rupanya tidak. Itu dah tanggungjawab pihak yang menjadi panel syariah tu, itu tanggungjawab dia besar lah. Sebab dia telah mengendorsekan sesuatu dan dia meletakkan cap halal lah. Bila dia endorse ni, seolah-olah benda tu orang anggap patuh syariah kan. Tiba-tiba tak patuh, itu tanggungjawab besar lah. Kalau dia tahu tak patuh, andai kata kalau lah benda tu tak patuh syariat, tiba-tiba dia jadikan dia sebagai patuh syariat dan orang pun ambil sebagai patuh syariat. Orang tak tahu, orang anggap syariah punya panel dah bagi, okey lah. Tapi kalau seandainya benda tu sebenarnya tak okey, maka tanggungjawab pada masa tu kembali kepada panel tu lah. Sebab orang bawah ni dia ingat kau okey. Macam tu lah. Sama juga dengan logo halal produk-produk lain. Kalau pihak berkuasa dah pergi cop ada logo halal, kita pun tengok ada. Yang ni kerajaan punya tanggungjawab, dia letak. Tiba-tiba pada kilang tu ada isu. Kita tak tahu. So kita lepas diri dah, sebab Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi benda tu dah ada logo halal, kita beli. Kita tak perlu kilang mana ni kena buat ni macam ni gini. Tak perlu. Boleh? Jadi semoga Allah Ta'ala jaga diri kita dan jaga harta kita daripada kebinasaan, dan kembali kepada ayat yang asal tadi. Sebenarnya cara terbaik untuk tambah harta adalah berniaga dengan Allah. Itulah cara terbaik. Siapa yang nak kembangkan harta dia, berniagalah dengan Allah. InsyaAllah ada bunga dia Allah Ta'ala bagi di dunia, tapi pokok modal akan bertambah di akhirat nanti dengan berlipat kali ganda, InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.